KPM. Oh, apa benda ni? Plot titik? Plot batang dan daun? Macam mana nak baca ni? Sean? Hai cikgu. Hey, nampak macam pening je. Cikgu, apa ni cikgu? Plot titik, plot batang dan daun ni. Pening lah cikgu. Kalau Sean nak tahu, ini adalah set data sebenarnya. Tapi kalau nak terlebih lanjut, jom kita masuk kelas. Okey cikgu, jom. Hai, salam sejahtera. Anda sedang menonton Mendengar Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Matematik Tingkatan 4. Tetapi sebelum kita mulakan, kita ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Kulina. Hai Cikgu, apa khabar Cikgu? Okey, terbaik cikgu. Dan sepanjang pembelajaran kita juga ada Cikgu Nur Faiza. Hai cikgu. Hai Sean. Apa khabar cikgu? Baik, Alhamdulillah. Okey cikgu, dan saya tahu bahawa bukan kita berdua saja dalam studio, kita juga ada murid-murid yang akan bersama kita dalam talian. Siapakah mereka? Jom kita tengok. Itu dia. Hai semua. Hai. Okey. Cikgu boleh tak kenalkan kita kepada mereka? Boleh. Ya. Okey, yang pertama, hari ini Sean kita satu Malaysia juga. Okey, semuanya adalah daripada SMK Convent Bukit Mertajam. Okey, yang pertama adalah Alia. Hai Alia. Hai Alia. Okey, sebelah Alia adalah Tarshana. Hai Tarshana. Hai. Okey, dan di bawah Tarshana adalah Susan. Dan di sebelah Susan. Hai Susan. Hai Susan. Dan di sebelah Susan adalah Kritika. Hai Kritika. Hai Kritika. Jadi semua murid-murid saya adalah murid tingkatan 5 dari SMK Convent Bukit Mertajam. Okey, baik cikgu. Jom kita mulakan. Okey, boleh Sean. Silakan cikgu. Okey, kalau tadi kita dah lihat Sean pening tentang dua jenis plot. Okey, untuk hari ini Sean kita adalah bab 8 tingkatan 4. Okey. Untuk tajuk ini adalah 8.1 serakan, iaitu plot titik dan plot batang dan daun. Dan memang ejaannya adalah seperti ini Sean. Dan memang ejaan dia ada dash dan sebagainya. Okey. Untuk sukatan serakan, sukatan serakan merupakan satu sukatan yang penting dalam statistik. Kenapa disebut statistik? Sebab kita melibatkan set data. Okey, seterusnya sukatan serakan ini bergantung kepada julat bagi sesuatu data. Di sini murid kena faham perkataan julat, Sean. Julat itu memainkan peranan penting untuk menentukan suatu jenis set data, sama ada plot titik atau plot batang dan daun. Okey. Seterusnya, dalam sukatan serakan juga Sean, dia merupakan sukatan kuantitatif. Bila disebut kuantitatif, maksudnya melibatkan pengiraan. Okey. Apa pengiraan yang terlibat dalam sukatan serakan ini? Kita ada julat yang tadi saya sebut. Kemudian kita ada julat antara kuartil. Kemudian kita juga boleh mencari nilai variance dan kita juga boleh mencari nilai sisihan piawai. Tetapi murid ingat, untuk mendapat nilai variance, nilai sisihan piawai, perkara yang paling penting adalah murid memahami bagaimana nak mencari nilai mean. Sebab itu saya highlightkan mean tu tersebut. Kalau mean tu salah, akan menyebabkan salah pada nilai variance dan sisihan piawai. Sebab itu nilai mean adalah sangat penting. Okey, selain daripada itu, serakan. Apa bermaksud serakan? Serakan yang kecil jika set data mempunyai julat yang kecil. Jadi berbeza. Kalau serakan itu adalah besar, maksudnya julatnya juga adalah besar. Bagaimana nak tahu julat? Okey, saya nak kongsi dengan murid saya. Julat adalah nilai terbesar tolak nilai terkecil. Itu saja yang murid patut ingat. Sangat mudah Sean sebenarnya. Sangat mudah. Jadi daripada julat ini, kita boleh membina plot yang Sean kata tadi. Plot titik ataupun
plot batang dan daun. Baik. Kedua-dua plot ini sebenarnya adalah sama, Sean. Oh, Cuma okey. dibezakan bagaimana kita melukis plot tersebut. Kalau plot titik, kita menggunakan kertas graf. Okey. Kalau plot batang dan daun, kejap lagi kita tengok macam mana plot batang dan daun. Okey. Kita tengok satu soalan di sini. Mungkin murid-murid saya di rumah dan bersama saya dah bersedia. Suatu kajian tentang takat didih dalam darjah Celsius bagi 10 jenis bahan kimia telah dijalankan. Hasil kajian dicatatkan seperti di bawah. Ini merupakan satu set data. Okey. Tentukan suhu terendah dan suhu tertinggi. Cuba murid tulis di mini whiteboard suhu terendah dan suhu tertinggi. Kita nak panaskan sikit. Kita nak bagi murid mana suhu terendah, mana suhu tertinggi. Okey, kalau murid dah habis menulis, murid boleh angkat mini whiteboard sekarang. Ada tak murid yang dapat menjawab? Ni nak panaskan saja. Dan mereka yang berada di rumah pun boleh cuba dan kita boleh cuba bandingkan. meneka mana satu suhu terendah dan mana satu suhu tertinggi. Ya. Susan dah habis? Atau Kritika, Alia atau Tashana? Okey, tengok. Alia yang pertama dah jawab. Okey. Dan yang lain saya rasa tengah menjawab. Boleh angkat mini whiteboard. Okey. Kritika, okey. Susan? Susan. Mana Susan punya jawapan? Suhu terendah dan suhu tertinggi. Jadi daripada sini, kita dah ada 3 jawapan dan saya tunggu jawapan Susan. Okey. Kita dah ada keempat-empat jawapan, Sean. Okey. Suhu terendah, betul, adalah 45. Suhu tertinggi adalah 105. Okey, 150. Okey. So suhu tertinggi kita adalah 150. Dan soalan seterusnya, apakah tentukan beza? Beza ni lah sebenarnya adalah julat. Murid kena faham, beza dan julat ni adalah perkara yang sama. Jadi nak dapat beza, mesti tolak yang tinggi, tolak yang rendah. Baik. Dan jawapannya adalah 105. Dan sekiranya kita diberi dalam bentuk plot titik, bagaimana nak menentukan beza? Bagaimana nak menentukan julat? Jadi langkah pertama sama. Kita tentukan yang terpendek. Terpendek kita adalah di sini. Di sini sebenarnya menguji juga kefahaman murid bagaimana membaca graf dengan betul. Okey. Kalau kita lihat di sini, terpendeknya adalah 14.1 dan terpanjangnya adalah 16.4. Nampak murid di situ? Jadi murid kena mahir membaca graf. Dan daripada sini bezanya adalah 2.3. Itulah julatnya. Jadi inilah fokus kita untuk segmen ini, di mana murid memahami bagaimana nak mencari julat dengan tepat. Dan saya juga telah memahami bagaimana untuk kita mencari julat. Dan kepada mereka yang menonton juga, harap anda faham juga. Tetapi sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM. TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda, dan bersama juga dengan Cikgu Nur Faiza bagi mata pelajaran Matematik tingkatan 4. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, boleh. Okey, so kita teruskan tentang plot batang dan daun dan juga plot titik. Okey, baik. Okey, pertama kita lihat jadual. Jadual menunjukkan masa rawatan pergigian dalam minit yang diberikan kepada 14 orang pesakit oleh seorang doktor gigi. Okey. Wakilkan data itu dengan plot titik dan plot batang dan daun. Di sini ada 2 arahan di sini. Plot titik dan plot batang dan daun. Seterusnya, arahan ketiga. Berikan justifikasi kepada kesesuaian perwakilan data ini. Ini merupakan sumber daripada buku teks Matematik tingkatan 1. Inilah matematiknya, Sean. Dia akan ada hubungan daripada rendah sehingga ke menengah atas. Okey. So, katalah kita ada satu set data seperti ini untuk 14 orang pesakit. Daripada set data ini, kita akan kelaskan atau kita akan wakilkan dalam plot titik.
Okey, bagaimana nak membina plot titik dengan tepat murid saya? Okey, pertama, ini bilangan data dan bila kita nak melukis plot titik, langkah pertama murid kena ingat tentukan nilai minimum. Mana yang paling kecil? So di sini saya dah bulatkan 17 adalah yang paling kecil. Jadi bila nak melukiskan graf, kita akan buat skala dalam bentuk seragam seperti ini. Jadi murid tak boleh lompat-lompat. So kalau jadi 17, 18, 19 mesti dalam bentuk seragam. Apabila menggunakan kertas graf, tak kisah soalan apa pun Sean. Grafnya mesti seragam. Itu yang pertama. Kedua, mesti menggunakan pembaris. Tidak boleh guna tangan. Dia tak boleh. Kena guna pembaris dan pensel lah. Okey. So, apa yang saya nak berkongsi, nanti Sean pun boleh tunjuk dan murid saya di studio dan di rumah juga boleh buat sekali. Okey. Kalau kata 17, kita ada 17, maka kita akan letakkan satu titik di situ, 17. Itu yang bermakna plot titik. Sebab dia melibatkan titik. Kemudian katalah kita ada nilai 23. Di mana kedudukan 23? 23 adalah di sini. Jadi kita akan dapat satu titik lagi di sini. Dan kita akan buat seterusnya. Jadi apa kata saya minta murid saya di studio dan juga Sean mungkin nak cuba membuat plot titik bersama dengan murid di rumah dan di studio. Boleh je cikgu. Jom kita buat. Okey. 17. Seterusnya kita ada 23. 23. Okey, seterusnya kita ada 24. Kemudian kita ada 24 lagi satu. 24. Okey, kita dah tanda saya tanda 24. Okey. 24. Kemudian kita ada 22. 21. 21 dah tanda ke tadi Sean? Belum lagi aku. Okey, 21. Okey, baik. Okey, 17 kita dah tanda. Kemudian kita ada 24. Kemudian kita ada 21. Kemudian 25. Okey, baik. Tengok macam mana Sean melukis. 23. 24. 22. Okey. Kemudian 25. Dan 23. Saya rasa murid pun tengah menjawab. Sean dah selesai. Murid saya di studio dan di rumah bagaimana? Kalau dah selesai boleh angkat tunjuk di skrin. Kita nak tengok jawapan murid. Semua kita dah nampak dengan jelas Sean punya jawapan dan juga murid. Sekarang kita nak lihat betul ke tidak jawapan Sean dan murid. Okey. Jadi inilah hasilnya dan bila kita akan plot, kita akan dapat seperti ini. Jadi semuanya sama. Kalau Sean lihat antara 17 sehingga 25, manakah yang paling tinggi? Yang banyak keluar. Yang banyak adalah 24 cikgu. Okey, jadi semuanya sama dengan murid saya. Disebabkan semua betul Sean, apa kata kita bagi stiker dekat murid saya? Boleh je cikgu. Cikgu nak bagi berapa stiker cikgu? Okey, kita bagi seorang 2 stiker. Seorang 2 stiker. Baik cikgu. Okey. Sementara kita tunggu Sean untuk lekatkan stiker, kita teruskan kepada slide seterusnya iaitu plot batang dan daun. Okey, murid saya. Untuk plot batang dan daun masih menggunakan data yang sama. Tapi bagaimana diwakilkan dalam plot batang dan daun? Perkara pertama adalah murid kena bahagikan batang daun. Ingat, kan kalau kita ada pokok, kita ada daun. Daun itu adalah sehelai-sehelai. Maksudnya single number. Maksudnya rumah sah. Kemudian kita ada nilai minimum kita iaitu 17. Okey, bagaimana kita nak tengok 17 itu ditulis dalam batang dan daun? 17. Rumah puluh adalah nilai 1. Rumah sah adalah 7. Jadi, lukisannya adalah seperti ini. Datanya dilukis seperti ini. Kemudian, seterusnya kita ada 23. Bagaimana 23 itu ditulis dalam plot batang daun? Jadi, 2 akan duduk di bahagian batang, manakala 3 akan duduk di bahagian daun. Okey, saya minta murid saya di studio dan di rumah cuba melukis atau menulis nata yang diberi. Okey, Igu. Saya cuba. Sean nak cuba juga. Cikgu nak cuba, Igu. 23 dah. Okey, cuba saya tuliskan 23, Igu. Tak apa. Sean tulis sebelah-sebelah pun tak apa. 2, 3. Okey. 3. Okey. Kemudian kita ada 24. Tulis 4 saja di sebelah 3. Okey.
Kemudian kita ada 24 lagi. Okey, baik. Kemudian kita ada 22. 22. Alamak, cikgu. Sepatutnya dekat sini kan? Saya boleh tulis dekat sini pun boleh? Saya nampak. Okey, saya rasa boleh. murid pun. Okey, kalau murid yang dah siap, boleh tak murid angkat jawapan, Sean? Sementara Sean tengah buatlah. Okey, boleh, cikgu. Ada yang dah siap ke? Sangat mudah. Okey, saya nampak Alia. Kritika. Okey, alright. Okey, keempat-empat murid saya dah berjaya menjawab, Sean. Okey. Oh, bagus mereka. Okey, sebenarnya kalau kita tengok dengan apa yang Sean tulis, dengan murid saya tulis, kedua-duanya adalah betul. Okey. Tapi bila Sean tulis kita ikut urutan nombor. Betul tak? 3, betul. 4, 4, 2. Okey, daripada situ murid saya kena ingat, bila plot batang dan daun, selepas habis macam Sean tulis, kita tulis semula dalam urutan menaik seperti ini. Okey, maknanya walaupun saya dah salah tulis kedua macam ni, nanti saya akan tukar balik kita akan susun semula. Mengikut urutan menaik. Dan kita ada kekunci di sini, bermakna 16 itu 16 minit. Kalau 17 itu bermaksud 17 minit. Kalau di bawah 21 itu bermaksud 21 minit. Boleh angkat lagi sekali tak murid saya jawapan murid saya sekarang? Tadi Alia yang pertama. Okey. So kalau murid nampak, Syah nampak semuanya betul. Sama, Ibu, betul. Ya. Dan Alia saya nak bagi 2 stiker, yang lain 1 stiker. Sebab Alia orang pertama yang menjawab. Okey, baik, Ibu. Maknanya Alia dapat 2 stiker, yang lain dapat 1, Ibu. Okey. So kalau kita lihat ini, inilah hasil 2 jenis plot. Titik dan plot batang dan daun. Yang mana set datanya adalah sama. Dan apa yang kita justifikasi, plot titik dan plot batang dan daun sesuai digunakan untuk menunjukkan taburan masa rawatan pergigian dari 17 minit sehingga 25 minit. Ini justifikasi kita, Sean. Okey. Seterusnya, kenapa kita perlu belajar daripada ini? Sebenarnya daripada plot ini, kedua-dua jenis plot ini memudahkan kita untuk mencari nilai-nilai atau data-data. Senang cakap, membaca data. Okey, daripada plot titik dan plot batang dan daun, kita dapat mencari julat. Julat itu apa? Nilai tertinggi tolak nilai terendah. Jadi, daripada sini, 25 tolak 17, kita dapat 8. Okey, kenapa 25? Sebab paling tinggi adalah 25. Paling rendah adalah 17. Di situ. Selain itu, kita juga dapat mencari nilai mood. Mood adalah kekerapan yang paling tinggi. Cuba murid meneka. Apakah nilai mood? Cuba murid tulis dekat mini whiteboard sekarang. Siapa cepat dapat 2 stiker. Siapa yang cepat? 2 stiker tu banyak. 2 stiker. Okey, Alia lagi nampaknya. Okey. Dan betul, moodnya adalah 24. Maknanya 2 stiker untuk Alia, Ibu? 2 stiker untuk Alia. Okey, baik. Okey, seterusnya daripada mood, kita boleh mencari median. Bagaimana nak mencari median, murid saya? Sebenarnya median, sebelum nak mencari median, Sean, kita ingat balik yang kita dah belajar masa menengah rendah. Kita mesti susun dalam kedudukan meningkat, menaik. Maksudnya dari nilai kecil sampai nilai besar. Sebab itu plot batang dan daun kita susun dalam urutan menaik. Bila kita median adalah di tengah-tengah. Kita ada 14 data. 14 bila dibahagikan dengan 2, 7. Jadi saya kongsi dengan murid saya di rumah, di studio, bagaimana nak menentukan median dengan mudah. Okey, kita potong 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Di belakang pun kita potong juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nilai tengah-tengah kita adalah di sini. Bukan 3 tetapi 23. Jadi bila kita tambah 23 tambah 23 bahagi dengan 2 dan kita dapat mediannya 23. Jadi tak perlu menulis semula, cuma baca daripada plot batang dan daun. Lagi cepat lah. Lagi cepat. Okey, seterusnya kita juga boleh mencari nilai min. Bagaimana nak mencari nilai min? Murid dah belajar semasa menengah rendah. Nilai min adalah jumlah semua data dibahagikan dengan bilangan data. Jadi daripada sini kita kira kita akan dapat min kita adalah 22.71 Sean. Hanya menggunakan kalkulator sahaja. Okey. Selain daripada 4 nilai ini, kita ada nilai lain yang kita boleh cari.
Okey, contohnya daripada plot titik dan plot batang dan daun, kita juga dapat mencari nilai kuartil pertama, iaitu kita susun, murid dah belajar. Daripada sini, kuartil pertama murid akan dapat 22, manakala kuartil ketiga murid akan dapat 24. Bila dah dapat kedua-dua nilai kuartil ini, murid boleh mencari julat antara kuartil, iaitu Q3 tolak Q1. Dan dapat jawapannya adalah 2. Dan selain itu, nampak tak? Satu jenis data saja boleh tanya pelbagai jenis soalan. Selain itu, kita ada variance. Bagaimana nak mencari variance? Variance kita menggunakan formula seperti ini. Nampak tak? Bila ada formula ini, kita akan melibatkan nilai min. Jadi, bila kita ada nilai, nak mencari variance, murid kena membina jadual. Okey, tanpa buang masa, saya minta murid membina jadual sekarang. Sekejap saja. Kalau X itu 17, bermaksud X kuasa 2 akan jadi 17 kuasa 2. Okey, cikgu saya tekan kalkulator ego laju-laju. Ya, 17 kuasa 2. Kuasa 2 saya kira, dapat 17 kuasa 2 dapat berapa? 289. Kalau 21 kuasa 2? Kalau 21 kuasa 2 ego, 21 kuasa 2 sama dengan 441. Ya. Dan tanpa buang masa, Sean, inilah hasilnya apabila dikuasa-duakan. Dan saya rasa murid tengah mengira. Dan sekiranya murid dah dapat nilai variance, boleh tak murid tuliskan berapa nilai variance yang murid dapat? Tulis terus nilai variance. Nilai variance menggunakan formula yang cikgu tunjukkan. Ya, menggunakan formula di sini. Okey. Tengok, nampak murid tengah mengira. Sebab ini jalan kerjanya agak panjang. Tapi murid kena faham, dia ada hubung kait dengan nilai min. Sebab itu saya kata min sangat penting untuk murid mencari nilai tersebut. Kalau nilai min itu salah, dia akan mengganggu nilai variance dan juga sisihan piawai. Sebab tu kita ada tak murid yang dah dapat nilai variance? Kritika ke? Kritika dah dapat. Jadi kita tengok. Ya, betul seperti. Jadi kritika 2 stiker. Okey, dan kita akan dapat variance seperti ini. Bila kita dapat variance, murid saya, automatik kita dapat mencari nilai sisihan piawai, iaitu punca kuasa 2 kepada variance. Dan sisihan piawai kita adalah 2.063. Jadi, untuk semua murid saya di rumah, di studio dan juga Sean, inilah set-set data. Daripada set data, kita dapat mencari pelbagai jenis nilai. Dan kita boleh selesaikan soalan dengan mudah sekiranya kita memahami bagaimana nak membaca data dengan tepat. Ya, betul. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM. TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bagi mata pelajaran Matematik tingkatan 4 bersama dengan Cikgu Nur Faiza. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Boleh Sean. Okey, seterusnya kita nak pergi lebih mendalam tentang plot titik dan plot batang dan daun. Okey. Kita lihat di sini. Data di bawah menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 2 kumpulan murid. Bila sebut 2 kumpulan murid, bermaksud kita ada 2 set data. Okey, bagaimana kita nak melukis plot batang dan daun untuk mempamerkan taburan jisim bagi 2 kumpulan murid tersebut. Okey, di sini saya akan kongsikan dengan murid cara yang betul bagaimana nak melukis plot batang dan daun. Baik. Seterusnya, daripada data ini, kita ada 2 jenis set data dan cara melukis adalah seperti ini. Perkara pertama, macam saya cakap, perkara pertama kita tengok mana satu nilai minimum kita. So, kita ada nilai minimum kita adalah 40 ke atas. Sebab itu, kita ada 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah rumah puluh. Okey, kita kata kita mula kumpulan A. Jadi kita ada 58. Jadi kumpulan A kita 58 akan ditulis seperti ini. Nampak tak? Seterusnya kita ada 60 pada kumpulan A. Jadi pada 6 kita akan tulis 60 seperti ini.
Itu kumpulan A. Kalau kita ada kumpulan B, contoh 72, maka dekat 7 akan tulis 72 pada kumpulan B. Dan seterusnya. Jadi saya tak nak buang masa, saya minta murid saya di rumah dan mungkin Sean juga boleh mencuba untuk menulis di plot batang dan daun. Okey, cikgu saya cuba ya. Kita cuba. Okey. Okey, di sini ya. Saya cuba buat cikgu. Ya, ini maksudnya apabila diberi 2 set data, kita tak perlu buat asing-asing. Kita gabungkan kedua-dua kumpulan dan kita guna seperti ini. Sekiranya ada murid yang telah selesai menjawab, boleh mengangkat mini whiteboard atau jawapan masing-masing. Wah, kita dah nampak lah Sean. Dah ada cikgu. Woi, lanju ya. Ya, nampak. Okey. Jadi kita dah dapat semua jawapan murid. Jadi kita nak tengok betul ke tidak jawapan murid di sini. Ya. Okey. Alia mungkin kena belakang sikit kot. Mungkin baru boleh nampak dengan jelas. Okey. Inilah jawapan kita, Sean, sebenarnya. Jadi daripada 4 kumpulan A, kita ada 41, 44, 45, 46, 47, 49. Cara membaca data dengan betul. Ya. Kalau kumpulan B, kalau kita nak baca ni, dia akan jadi berapa, Sean? 82. Okey, good. 82, 83, 83, 84. Ya. Kenapa daripada sini, Sean dan juga murid, kita dapat kenal pasti nilai tertinggi dan nilai terendah. Okey, murid saya semua betul, kita bagi 1 stiker. 1 stiker untuk semua. Apa yang kita dapat? Berikan soalan seterusnya. Berikan komen anda berkenaan taburan jisim 2 kumpulan murid ini. Murid-murid di rumah, jangan susah hati. Saya akan kongsi kaedah yang mudah bagaimana nak memberi komen atau justifikasi. Okey, langkah pertama paling mudah, cari julat. Okey, kalau kumpulan A, kita ada markah maksimum kita adalah 86. Kumpulan A. Dan markah minimum kita adalah 41. Itu cara menjawab. Okey. 86 tolak 41. Berapa kita dapat? Dan begitu juga dengan kumpulan B. Julat kita 84. Okey, 84. Baik. Nak tolak berapa, Sean? Tolak dengan nilai yang terendah paling iaitu rendah. 40. Okey, pandai. Kita tolak dengan 40. So, kita dapat julatnya adalah 44 di sini. Kalau tadi 86, kita akan tolak dengan 41, kita akan dapat 45. Kalau Sean lihat, kita ada 2 nilai julat, 45 dan 44. Baik. Jadi cara nak menjawab adalah seperti ini. Sangat mudah. Jisim badan murid kumpulan A adalah lebih besar berbanding dengan jisim badan murid kumpulan B. Kerana julat kumpulan A adalah 45 berbanding julat kumpulan B 44. Itulah cara menjawab dengan tepat. Jadi kita membezakan. Bagaimana nak membeza? Jangan susah hati. Hanya mencari nilai julat sahaja. Macam tu je. Macam tu saja. Kita nampak macam panjang soalan kan? Tapi kalau kita faham, sangat mudah bagaimana kita nak menjawab. Ya. Okey, seterusnya, katalah kita ada soalan kedua. Okey, data di bawah menunjukkan markah geografi 25 orang murid. Tapi kali ni kita nak bina 2 plot titik, Sean. Okey. Kalau tadi plot batang daun kan? Sekarang 2 plot titik. Bila plot titik, murid ingat mesti menggunakan kertas graf. Bila kertas graf, mesti guna pembaris dan skalanya mesti seragam. Itu paling penting. Okey, seterusnya saya nak mengajar dengan cara yang mudah. Bagaimana nak membina plot titik? Okey. Kalau plot titik, kita kena tentukan nilai minimum dan maksimum dulu. Kalau macam ujian bulan April, nilai minimumnya adalah 35. Nilai maksimumnya pula adalah berapa? 69. Okey. Bagi bulan Mei, nilai minimumnya adalah 39. Okey, di sini. Manakala nilai maksimum adalah 63. Kenapa kena ada nilai minimum dan maksimum? Sebab dia akan membantu kita untuk membina jadual seperti ini dengan skala yang tepat. Kalau kita tak cari nilai minimum dan maksimum, bagaimana kita nak membina skala ini? Ya, betul. Ini yang penting. Okey, tanpa buang masa, saya minta murid cuba buat
plot titik pada ujian bulan April. Sean pun boleh cuba buat. Okey, Jom cikgu, Sean, saya cuba. kita sama-sama buat di studio. Okey. Okey, kita ada 35 Sean. 35. Okey, 35. So kita akan dapat satu titik pada 35, betul? Ya, betul. Kemudian 65. 65. Okey. Baik. 46. 46 di Bagaimana sini. murid nak membaca 46? 5. Kita dekat ada sini. skala. Titik yang ke Mesti ada melibatkan 2 titik di sini. Ya, betul. 46. Ah. Ya. Kalau murid dah siap, murid boleh angkat. Kita mungkin lambat sikitlah. Okey. Kemudian kita ada 54. 54. Baik, Cikgu. Sudah? Ada yang dah siap? Wah, Tashana orang pertama yang dah siap. Wow. Ujian bulan April dan juga ujian bulan Mei. Ya. Okey, Tashana, saya nak tengok Okey, kita lihat jawapan. Ini langkah dia, murid saya. Dan kita akan dapat jawapan seperti ini pada ujian bulan April. Okey. Manakala bila ujian bulan 5 Mei, kita akan dapat jawapan seperti ini. Sama, syabas dan tahniah kepada murid-murid yang menjawab dengan tepat. Dan Tashana saya bagi 2 stiker, manakala murid lain dapat 1 stiker. Wow, tahniah. Okey. Jadi bila di sini murid dah memahami bagaimana nak memplot titik dengan betul. Jadi seterusnya berikan komen sama macam tadi Sean. Okey. Kalau kita sebut komen atau justifikasi, cara mudah kita nak mencari nilai apa Sean? Ya, nilai julat. Yes, pandai kita akan cari nilai julat. Nampaknya Sean pun memahami. Okey, jadi kita carilah kedua-dua nilai julat untuk ujian bulan April dan juga ujian bulan Mei. Daripada situ, cuba murid mencari nilai julat sekarang. Boleh tak murid menulis berapa julat untuk ujian bulan April dan ujian bulan Mei? Kita nak tengok murid kita pandai tak nak mencari julat dan membaca data daripada plot titik. Ada tak yang dapat menjawab? Mungkin murid di rumah juga boleh cuba menjawab. Jadi sebenarnya tajuk ni tak susah, Sean. Sekiranya murid memahami bagaimana nak plot data dengan baik, melukis dengan seragam dengan betul. Okey, kita nampak dah. Wow, kritika. April dapat julat 34, Mei 24. Murid lain dapat berapa? 39 dengan 60. Kita boleh 69 tolak dengan 35. Betul tak? Betul. Untuk ujian bulan April. Ya. Okey, kalau bulan Mei kita nak tolak berapa? 63 tolak dengan 39. Ya, itu jawapan dia. Okey, mana yang lain? Okey, Alia pun dah dapat. 34 Mei 24, April Susan 34 Mei 24. Tashana pun. Jadi semua jawapan murid sama. Bagaimana nak menjawab? Okey, jadi cara menjawabnya boleh seperti ini. Serakan adalah kecil pada bulan Mei iaitu 24. Atau murid boleh jawab, serakan adalah besar pada ujian bulan April iaitu 34. Jadi mana-mana jawapan kita terima. Hanya menggunakan nilai julat sahaja, Sean. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk soalan ini. Okey, saya rasa itu sahaja untuk slot ini, Sean. Bagaimana mencari atau membanding beza melibatkan 2 set data. Baiklah cikgu, dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Matematik Tingkatan 4 bersama dengan Cikgu Nur Faiza. Baiklah cikgu, apa yang kita akan belajar untuk segmen ini? Okey Sean, untuk segmen ini kita akan belajar lebih mendalam bagaimana nak menyelesaikan soalan sekiranya diberi set data sama ada plot titik atau plot batang dan daun. Okey, kita tengok soalan ini murid saya. Ini adalah contoh soalan apabila melibatkan soalan plot titik atau plot batang dan daun. Amira sedang mengikuti pengajian dalam bidang pastry. Dalam salah satu kursus yang ditawarkan, beliau perlu melakukan tinjauan untuk mengetahui jumlah hasil jualan donat
di kedai A selama 18 hari. Jadi kita ada data sebanyak 18 data. Okey. Plot batang dan daun di bawah menunjukkan dapatan tinjauan di kedai tersebut. Okey, pertama soalan dah beri set data dalam bentuk plot batang dan daun. Kedua, soalan minta hitung sisihan piawai di sini bagi jualan donat di kedai A. Jadi, murid-murid kena tahu bagaimana nak mencari sisihan piawai dengan tepat. Dan sebelum nak mencari, Sean dan murid di rumah kena dulu pandai baca data. Okey, saya nak berkongsi hari ini, Sean, cara nak membaca data. Kalau sini 45 pada bahagian batang dan 3 di bahagian daun, datanya adalah 453. Ya. Sebab kita kena tahu daun itu adalah single number, nombor tunggal. Di mana rumah sah. Lagi senanglah, nombor tunggal. Jadi 453. Manakala hari yang kedua dia dapat 453 juga. Seterusnya 455 dan 459. Inilah contoh data yang dapat atau bilangan donat yang dijual. Jadi murid kena pandai membaca. Dan secara tidak langsung, bila murid pandai membaca, murid dapat mencari sisihan piawai. Baiklah murid saya nak berkongsi bagaimana nak menyelesaikan soalan ini, John. Okey. Pertama, murid saya, apabila nak mencari sisihan piawai, kita kena tahu formula dulu. Kita kena faham, sisihan piawai bersangkut dengan variance. Variance kita adalah seperti ini. Variance, dia punya simbol adalah sigma kuasa 2. Di mana caranya atau formulanya adalah jumlah X kuasa 2 bahagi dengan bilangan data N tolak min kuasa 2. Jadi murid kena tahu, murid perlu mencari nilai min dahulu. Bagaimana nak mencari nilai min? Kita balik semula formula min. Min, murid saya di rumah dan di studio, simbol ini murid kena ingat. Kadang-kadang dia tak tulis, dia bagi simbol. So ini adalah simbol min. Min formulanya adalah jumlah X bahagi dengan bilangan data. Bagaimana nak mencari jumlah X? So daripada sini mungkin Sean boleh bantu saya. Kita cuba dan murid di studio juga boleh mencari nilai min sekarang. Kita cuba 453, Sean. Baik. Kita tambah 453. Kita tambah 455. Kita tambah 459. Baik. Seterusnya kita tambah 501. Tambah 503. Tambah 505. Baik. Tambah 506. Tambah 508. Dapat? Dapat, Ego. Seterusnya 551. Baik. Tambah 552. Tambah 552. Tambah 554. Baik. Tambah 557. Kejap, Ego, salah silap. Tambah dengan 557. Seterusnya kita tambah 603. 606. 655. Tambah 655. Sean dapat berapa? Saya dapat 9,628. Ini adalah jumlah yang Sean dapat. Adakah sama dengan murid saya di studio? Ada tak murid-murid yang menjawab? Dibahagikan dengan bilangan set data 18. Ini cara mencari min. Tengok. Tahniah Sean. Betul lah kita buat di studio ni. Dan daripada sini, kita akan dapat nilai min di sini. Bila kita dapat nilai min seperti ini, inilah nilai min kita. 534.89. Tahniah dan syabas Sean dan juga murid saya. Terima kasih, Ego. Kita bagi stiker dulu kat mereka, Ego. boleh? Nak berapa stiker, Ego? Bagi seorang satu stiker. Seorang satu stiker. Baik, Ego. Bila kita dah dapat nilai min, kita dah dapat nilai min seperti ini, Sean. Seterusnya kita nak cari nilai jumlah X kuasa 2. Saya perlukan bantuan murid saya di studio untuk cari berapakah jumlah X kuasa 2. Cuba murid cari sekarang dan tulis berapa jumlah X kuasa 2 yang murid dapat. Sama dengan Sean kita tadi kan? Tadi kita buat 453. Kalau jumlah X kuasa 2, kita akan dapat cara menulis 453
kuasa 2. Kuasa 2 kita dapat. Ini cara nak cari kuasa kita dapat 205,209. Ya. Yang tu baru satu nilai tu. Ya. Okey. Seterusnya kita ada 2 nilai 453. Betul tak? Betul itu. 453 kuasa 2. Ini cara menjawab murid saya. Kuasa 2. Tambah seterusnya kita ada 455 kuasa 2 dan tambah seterusnya. Itulah jalan kerja kita yang sebenar. Yang itu untuk cari. Sebenarnya kena tulis jalan kerja ni, kemudian tekan kalkulator saja untuk dapat jawapan. Okey, mungkin murid di studio dah tengah menjawab. Ada yang dah selesai dah? Kalau dah selesai, boleh dah tunjuk tak berapa jumlah X kuasa 2 yang murid dapat? Data dia banyak tau. Jadi murid di rumah pun jangan terkejut kalau dapat data kadang-kadang sampai ratus ribu, puluh ribu. Tengok dia dapat berapa? Ego dapat 522,000. Okey, bukan 522,000 tapi 5,220,328. Nampak tak? Bilangan numbernya sangat besar. Ya. Jadi di sini murid jangan terkejut. Besarnya jumlah dia. Inilah matematik. Kita bermain dengan nombor. Ya. Jadi bila murid dapat, okey, saya dah ambil daripada jawapan murid. 5,220 sifar 328. Okey, kita ikut formula je murid saya. Bahagi dengan N. N kita bilangan data. 18. Tolak nilai min tadi yang kita dapat. 534,89 kuasa 2. Ini langkah pertama. Tadi kita dah dapat min. Seterusnya kita cari jumlah X kuasa 2 supaya dapat masuk dalam formula. Dan murid di rumah kena ingat, penulisan formula adalah sangat penting. Kalau murid salah tulis formula, maka salahlah jalan kerja murid. Jadi kena hati-hati. Okey, ada juga murid tanya, perlu tak nak letak kurungan di sini? Tiada masalah. Asalkan dia masih seiring dengan formula yang diberi. Okey, seterusnya murid angkat sekali lagi boleh jawapan murid? Okey, ini variance yang kita dapat. Kita dapat macam ni, Sean. Sama yang seperti saya tunjuk tadi. Dan kita akan dapat nilai ini adalah variant. Tetapi soalan bukan nak variant. Soalan nak sisihan piawai. Jadi nak dapat sisihan piawai, mesti punca kuasa 2 kepada variant. Okey, boleh tak murid saya di studio bantu saya atau Sean sendiri bantu saya? Okey, cikgu. Tekan punca kuasa 2. Okey. 3910 perpuluhan 91 sifar 122. Okey. Jawapan yang saya dapat Igu adalah 62. Okey, saya tulis dulu. 62,537. Okey. 269. Saya ambil 537. 3 sahaja, boleh? 3 boleh. Okey, saya dah bundarkan. Okey, saya nak tekan di sini. Bagaimana cara nak menjawab dengan tepat? Berapa nak ambil tempat perpuluhan? Itulah itu. Kan? Cikgu nak tulis semua ke? Tak perlu murid saya. Untuk nilai seperti ini yang panjang, murid boleh ambil 4 angka bererti ataupun 2 tempat perpuluhan. Baik. Okey, kalau seperti ini 62.5373 contoh, kita nak jadikan dia kepada 4 angka bererti, kita akan dapat 62.54. Kenapa 4? Sebab 7 ini lebih besar daripada 5. Okey, samalah dengan 2 tempat perpuluhan. Kalau nak 3 tempat perpuluhan pun tak ada masalah. Kalau 3 tempat perpuluhan, dia akan jadi 62.537 ke 8, Sean? 537. Ya, pandai. 537. Ini adalah 3 tempat perpuluhan. Jadi jawapan ini juga diterima. Tiada masalah di sini. Jadi inilah jawapan yang kita dapat. Sama kan? 62.54. Ya, betul. Jadi sama tak dengan murid saya di studio? Boleh angkat jawapan tak murid saya? Ya. Okey. Cuma tengok di sini. Ini yang saya nak tampak. Cuba kita lihat jawapan Alia dengan jawapan Susan dan Kritika. Dekat mana yang berbeza, Sean? Jawapan
Alia ego dia 62.53. Nampak tak Alia kat mana berlaku kesilapan? Sebab dia punca kuasa 2 kan terus kepada sisihan piawai. Sepatutnya punca kuasa pada varian 391 sifar itu. Yang seperti Susan dan Kritika jawab. Jadi Susan dan Kritika kita bagi dua stiker. Tashana 1 stiker. Alia kita tak bagi stiker lagi. Tak apa Alia, don't worry. Okey. Seterusnya, inilah cara menjawab murid saya. Soalan yang sangat simple, sangat mudah, mencari nilai sisihan piawai. Tapi jika murid tidak menguasai formula, tidak tahu membaca data, tidak tahu mencari nilai min, bagaimana murid nak menyelesaikan soalan tersebut, Sean? Kan cikgu? Okey. Sean, nampaknya kita dah sampai penghujung. Ya, betul. Okey, untuk hari ini, kita ada kesimpulan. Okey, murid saya di studio, boleh tak menjawab? Kalau set data yang kecil, kita nak guna plot titik atau plot batang dan daun? Siapa yang nak menjawab? Ada tak yang nak menjawab? Semua dah. Okey, Alia nak menjawab. Apa yang jawapan dia, Alia? Plot titik. Okey, plot titik. Kita tengok betul ke tidak? Ya, betul. tahniah Alia. Okey, so satu lagi stiker untuk Alia. Tahniah. Okey. Bagi set data yang besar, kita akan guna, sudah tentulah kita akan guna plot batang dan daun. Okey, sebelum kita habis, boleh tak saya bertanya kepada murid? Apa yang murid dah belajar hari ini? Okey, kita nak round table sekejap boleh? Boleh. Okey, kita tanya Susan. Susan, awak dah belajar apa hari ini? Saya dapat belajar sisihan piawai, variance, min, mod dan median. Okey. Nampaknya apa yang kita nak dah tercapai. Daripada situ, hubung kait antara kedua-dua jenis plot kita dan juga dapat membanding bezakan jika diberi 2 set data. Okey. Dan daripada plot tersebut, Sean, kita dapat mencari nilai kuantitatif yang disebut oleh Susan tadi, iaitu sisihan piawai, varian, julat antara kuartil dan sebagainya. Okey, jadi itu saja daripada saya, Sean, untuk hari ini. Dan apa-apa pun, murid di rumah dan juga di studio, jangan putus asa. Teruskan berusaha. Matematik itu sangat mudah sekiranya murid memahami konsep. Ya, betul. Terima kasih cikgu. Dan sebelum kita mengakhiri, boleh tak saya tanya cikgu, bagaimana pentaksiran ataupun prestasi murid kita sepanjang pembelajaran kita? Okey, untuk keempat-empat murid kita, tahniah kerana dapat menguasai plot titik dan plot batang dan daun dengan tepat. Terima kasih cikgu. Dan sekiranya mereka yang menonton sekarang, mereka ingin mendapatkan latihan pengukuhan, dari mana mereka boleh mendapatkannya? Mereka boleh dapatkan di portal Delima. Okey, baiklah Cikgu Nurfaiza atas pembelajaran kita pada hari ini, dan juga kepada Cikgu Kulina kerana menjadi jurubahasa isyarat kita pada hari ini, dan kepada murid yang bersama kita, harap ia memberi manfaat kepada anda semua, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua, jumpa lagi.